Assalamualaikum and hello. So untuk video kali ini kita akan continue dengan solubility of alkanes. So ini adalah last bits of our subtopic untuk 2.4. So apa yang awak perlu faham dalam topik kali ini adalah tentang macam mana alkane sama ada dia boleh soluble, maksudnya dia boleh larut dalam air ataupun organic solvent. So mari kita tengok untuk bahagian yang pertama iaitu in water. So in your understanding, water juga ada chemical formula which is H2O. So ini adalah chemical formula untuk organic solvent. So untuk solubility of alkanes di dalam water, alkanes sebenarnya adalah non-polar molecules di mana dia punya electronegativity di antara carbon dan hydrogen adalah similar, sebab tu dia tak nampak too much difference dalam segi nilai electronegativity. So maknanya kita boleh anggap bond antara C dengan H ini adalah non-polar bond, dan that's why alkane tu dikira sebagai non-polar molecule. And seterusnya, apa yang awak kena faham juga adalah kerana dia non-polar molecule, dia tidak mampu buat hydrogen bonding dengan water molecules. Saya emphasize perkataan hydrogen bonding dan juga water molecules. So apabila awak ingin tahu certain compound sama ada dia boleh dissolve ataupun tidak dalam water, syarat yang pertama adalah dia perlu dapat menghasilkan hydrogen bonding. Sekiranya tidak boleh hasilkan hydrogen bonding, dia tak boleh buatlah solubility tu dengan larut dalam water tersebut. So apa maksud hydrogen bonding? Untuk kes sekarang, saya pernah ajar waktu chapter 7 sesi semester 1 di mana hydrogen bonding adalah intermolecular forces di mana awak ada hydrogen atom bonded kepada the most electronegative atom. So the most electronegative atom hanya ada 3 sahaja yang boleh buat hydrogen bonding, which is F, O dan N. Dan F ini merujuk kepada fluorine, O ini merujuk kepada oksigen dan N merujuk kepada nitrogen. So maknanya cara mudah untuk awak ingat hydrogen bonding adalah handphone. So sekiranya ada atom ini dalam compound awak, maknanya dia boleh buat hydrogen bonding dengan syarat dia mesti directly attached to hydrogen. Contoh fluorine connected to hydrogen. Contoh oksigen bonded kepada hidrogen ataupun nitrogen bonded kepada hidrogen. So awak kena ingat that case for hydrogen bonding. So maknanya apabila alkane, kita tahu dalam alkane hanya ada atom carbon dan hidrogen sahaja, sudah semestinya hidrogen ini bonded kepada carbon sahaja. Carbon tidak ada dalam list the most electronegative, so that's why dia tak boleh buat hydrogen bonding. So apa yang kita boleh conclude adalah dalam water, alkane tidak larut. Okay, mari kita tengok untuk organic solvent pula. Untuk organic solvent, ini adalah contoh di mana Miss akan listkan apa contoh organic solvent yang awak akan selalu jumpa bila awak masuk organic chemistry. Yang pertama adalah CH2Cl2. So namanya adalah dichloromethane. Okay, so apa formula dia yang Miss sebut tadi? Dia adalah CH2Cl2. Seterusnya, awak juga akan jumpa tetrachloromethane. So, yang ini macam mana formula dia? CCl4. Dan kalau awak tengok, nama dia adalah methane di mana dia hanya ada satu sahaja karbon. So, sama, dia ada satu karbon. Dan di sini dia ada dichloro sebab dua chlorine atom. So, 2. Kalau di sini dia ada tetrachloro di mana dia ada chlorine atom sebanyak 4. So, itulah sebabnya nama dia like that. Okay, now kita juga ada another organic solvent yang awak akan jumpa juga, which is benzene. So semua orang tahu bentuk benzene adalah like this. Okay, sama ada bulat ataupun dia sama juga awak buat double bond dalam ring yang ada 6 carbon alternately. Okay, dan last one adalah toluene.
Toluene, macam mana bentuk toluene? Dia masih lagi sama macam benzene. Cuma ekstra dia ada CH3. So dia ada alkyl group 1 attach kepada aromatic ring. So ini adalah toluene. Dan pastikan awak dapat bezakan dia dengan benzene. So 4 benda ini, 1, 2, 3, 4. 4 ini adalah contoh organic solvent yang awak akan selalu nampak. Tapi the most common one adalah yang 2 paling top ni. Okay. So berbalik semula kepada solubility of alkane. So what you should understand, apabila alkane dia adalah non-polar molecules dan dia boleh form van der Waals forces with organic solvent. Okay. Van der Waals forces adalah di mana more specifically dalam kes ini adalah London dispersion forces. Okey, alkane dia boleh buat London dispersion forces. So kalau awak tengok dekat sini, dia adalah di mana awak boleh form van der Waals forces bersama dengan organic solvent yang sudah tentunya boleh form van der Waals forces. Contoh, Miss ada CH2Cl2. Dua compound ini boleh buat London dispersion forces. Sama juga dengan alkane, dia juga boleh buat London dispersion forces. So bila dua-dua compound dia react together, dia boleh form force yang sama, intermolecular forces yang sama. So that's why apa yang kita boleh conclude, alkane boleh larut dalam organic solvent. So you have to understand at that point ada 2 jenis solubility of alkane, dalam water dengan dalam organic solvent. Kalau dalam water dia tidak larut, insoluble in water. However, in organic solvent it is soluble. So sampai situ sahaja video kita kali ini. So Miss harap awak boleh try cari exercise ataupun buat exercise yang Miss akan bagi kepada awak later on. So pastikan awak boleh faham 2 konsep penting untuk solubility of alkanes dalam video kali ini. Okay, sedikit sambungan untuk video tentang intermolecular forces. So Miss nak masuk sedikit tentang this one, which is intermolecular forces. So kita belajar ada 2 jenis intermolecular forces. Yang pertama adalah van der Waals forces dan yang kedua adalah hydrogen bonding. Okay, so ini apa yang awak belajar. Kita recap apa yang awak belajar waktu SEM 1 dahulu. Okay, apa yang Miss nak mention dekat sini, bawah van der Waals forces awak ada 2. Yang pertama adalah London dispersion forces. Dan satu lagi adalah awak ada dipole forces. So, apabila awak jawab soalan tentang solubility dan juga tentang boiling point, sebenarnya awak kena spesifik. Tapi untuk peringkat sekarang, awak just baru belajar alkane. Tapi Miss nak ajar terus so that you can apply what you've learned so far. So macam mana kita nak gunakan term forces dalam spesifik, awak kena faham tentang polar bond. Okey, sekiranya molekul itu adalah polar, so sekiranya dia adalah polar molecule, awak akan faham dia boleh hasilkan dipole forces. So Miss guna short form dekat sini ya. Tapi dalam exam janganlah guna short form. Okey, Miss harap awak boleh tulis dengan penuh. Okey, so short form ni untuk video Miss sahaja supaya awak faham. So balik semula kepada polarity. Sekiranya molekul itu polar molecule, dia boleh menghasilkan dipole forces. Macam mana contoh polar molecules? Contoh Miss ada H dengan Cl. So apa yang awak nampak dekat sini, H adalah partial positive dan Cl adalah partial negative. Okay, so itu adalah dipole forces. Okay, seterusnya apa yang Miss nak ajar pula adalah tentang sekiranya dia adalah non-polar molecule. So, sekiranya dia adalah non-polar molecule, apa yang awak boleh conclude dekat sini? Dia boleh hasilkan
London dispersion forces. So London dispersion forces contohnya macam mana? Contohnya antara bond antara karbon dengan hidrogen. So kita akan tahu antara nilai electronegativity antara dua ini, kalau awak Google, nilai dia tidak jauh. So maknanya dia similar electronegativity. So that's why dia dikira non-polar bond. So automatically compound yang ada atom ini yang attach directly to carbon and hydrogen, kita akan anggap dia adalah non-polar molecule. That's why dia boleh hasilkan London dispersion forces. Last one, how about hydrogen bonding? So untuk hydrogen bonding, apabila awak ada handphone. Okay, handphone. So handphone ni macam mana? Hydrogen yang bonded kepada fluorine ataupun hydrogen yang bonded kepada oksigen ataupun hidrogen yang bonded kepada nitrogen, automatically dia boleh hasilkan hydrogen bonding. So kalau tengok untuk fluorine, dia adalah daripada group 17. So awak jangan cakap chlorine pun boleh buat hydrogen bonding. Tidak, sebab the most electronegative atom adalah fluorine. So that's why kita ambil fluorine sahaja untuk group 17. And untuk chlorine, walaupun dia group 17, tapi dia tidak cukup electronegativity dia untuk buat hydrogen bonding. So that's why so far itulah yang awak kena faham. Dan konsep polarity masih lagi sama. Contohnya Miss ada HF. So hydrogen masih lagi partial positive dan fluorine masih lagi partial negative. Cuma specialnya dia boleh buat hydrogen bonding. So sila ingat this one. So untuk apa yang awak belajar so far adalah alkane. So alkane adalah non-polar molecule. So that's why alkane hanya boleh buat London dispersion forces juga. Dan juga extra knowledge for you, organic solvent juga boleh buat London dispersion forces. So itu sahaja untuk video kali ini. Thanks for watching.